Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Isu Islam terancam, taktik politik atau reality. Nick Nazmi akhirnya bersuara. Adakah isu Islam benar-benar terancam atau ini hanya taktik politik untuk meraih sokongan? Kita bongkar kenyataan panas Nick Azmi dan kontroversi di sekeliling isu ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk konten politik terkini. Dalam lanskap politik Malaysia yang kompleks, isu agama sering menjadi modal utama untuk meraih sokongan rakyat. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nick Nazmi Nick Ahmad tampil menyatakan pendiriannya berhubung naratif Islam terancam yang sering dimainkan oleh pihak tertentu. Beliau menegaskan bahwa taktik ini bukanlah sesuatu yang baru dan sering digunakan apabila pihak tertentu kehabisan modal politik untuk meraih kepercayaan rakyat. Nick Nazmi merujuk kepada dua isu yang menjadi tumpuannya, itu buku Becoming Hannah karya Hannah Yo dan sambutan Krismas di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dipimpin oleh Nga Korming. Kedua-dua isu ini menjadi sasaran serangan daripada parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu yang mendakwa kedua-dua pemimpin ini tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Isu ini mula mendapat perhatian serius apabila pada 31 Desember yang lalu, pemuda PAS dan Bersatu mengumumkan untuk mengadakan satu perhimpunan besar-besaran pada 3 Januari di Kuala Lumpur. Mereka mendakwa terdapat ancaman serius terhadap Islam melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemimpin kerajaan seperti Hannah Yo dan Nga Korming. Perhimpunan ini diumumkan sebagai satu langkah untuk menyatakan bantahan dan menunjukkan solidariti dalam mempertahankan kedudukan Islam. Kontroversi semakin memuncak apabila Nga Korming memuat naik video pada 24 Desember lalu di akaun Facebook beliau yang memaparkan kaki tangan kementerian menyanyikan lagu Jingle Bells dan We Wish You a Merry Christmas. Lagu-lagu tersebut yang secara umumnya dianggap sebagai simbolik sambutan Krismas dan keharmonian dipolitikkan oleh sesetengah pihak sebagai cobaan untuk merosakkan identiti Islam di institusi kerajaan. Nga Korming bagaimanapun mempertahankan acara tersebut dengan menyatakan bahwa ia hanyalah simbol perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum. Beliau turut menasihati pemimpin PAS untuk bertaubat, berhenti menyebarkan fitnah, dan tidak terus mengganggu keharmonian negara. Isu buku Becoming Hannah pula bukanlah sesuatu yang baru. Buku tersebut telah diterbitkan sejak 2014 lagi dan telah lama berada di pasaran tanpa sebarang isu besar. Namun, tiba-tiba buku ini kembali menjadi kontroversi dengan sekurang-kurangnya 7 laporan polis dibuat sehingga 2 Desember lalu. Buku ini dituduh membawa agenda tertentu yang kononnya boleh menggugat kepercayaan umat Islam, walaupun isi kandungannya lebih bersifat autobiografi mengenai perjalanan hidup dan kepercayaan Hannah Yo sebagai seorang penganut Kristen. Tuduhan ini menimbulkan tanda tanya sama ada serangan terhadap buku tersebut benar-benar berpaksikan kepada fakta atau sekadar eksploitasi isu agama untuk kepentingan politik tertentu. Di sebalik semua ini, Nick Nazmi menyifatkan penggunaan sentimen agama sebagai taktik politik adalah sesuatu yang sudah lapuk. Beliau menegaskan bahwa rakyat Malaysia semakin bijak menilai dan tahu membezakan antara fakta dan propaganda politik. Namun, kenyataannya ini pastinya tidak akan meredakan kemarahan pihak yang menggunakan naratif Islam terancam untuk mengukuhkan kedudukan mereka di mata penyokong. Selain itu, seruan Nick Nazmi untuk tidak mempergunakan isu agama demi kepentingan politik pribadi juga mengingatkan kita kepada cabaran
yang dihadapi oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia dalam mengekalkan keharmonian dan perpaduan nasional. Sementara itu, dari perspektif politik, perhimpunan yang dianjurkan oleh PAS dan Bersatu pada 3 Januari nanti dilihat sebagai satu langkah strategik untuk menyatukan penyokong mereka di bawah satu agenda yang mudah difahami, yaitu mempertahankan agama. Namun, adakah perhimpunan ini benar-benar bertujuan untuk mempertahankan agama atau sekadar satu percaturan politik untuk mengukuhkan pengaruh di kalangan penyokong Tegar? Kita tidak boleh menafikan bahwa isu agama mempunyai kuasa yang besar dalam membentuk pandangan politik masyarakat di Malaysia, dan seringkali ia digunakan untuk mengalih perhatian daripada isu-isu yang lebih kritikal seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan negara. Di satu pihak terdapat pihak yang menyokong tindakan PAS dan Bersatu kerana mereka percaya bahawa tindakan seperti Ngah Ming dan Hannah Yeoh boleh membawa kesan negatif terhadap kedudukan Islam. Di pihak lain terdapat juga rakyat yang melihat ini sebagai satu lagi permainan politik yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai matlamat tertentu. Persoalannya, siapakah yang benar di dalam isu ini? Adakah Ngah Ming dan Hannah Yeoh bersalah kerana meraihkan kepelbagaian dalam kementerian mereka, atau adakah pihak yang memainkan isu ini sengaja mencetuskan ketegangan untuk kepentingan politik? Lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya semakin hampir, isu-isu sebegini pasti akan muncul. Sentimen agama dan kaum adalah alat politik yang paling mudah digunakan kerana ia boleh membakar emosi rakyat dengan cepat. Namun, adakah rakyat masih mudah terpedaya dengan naratif sebegini? Atau adakah rakyat kini semakin matang dan mampu menilai isu ini dengan lebih kritikal? Kita juga tidak boleh menolak kemungkinan bahwa isu ini akan terus dimainkan dalam tempo beberapa bulan yang akan datang, terutamanya apabila situasi politik semakin panas. Apa yang jelas, kenyataan Nik Nazmi telah membuka ruang kepada perbincangan yang lebih luas tentang bagaimana agama digunakan dalam politik Malaysia. Isu ini bukan saja mencerminkan perpecahan dalam kalangan masyarakat, tetapi juga kegagalan dalam membina naratif politik yang lebih matang dan konstruktif. Di penghujungnya, kita harus bertanya kepada diri sendiri, adakah isu ini benar-benar mengenai Islam, atau adakah ia hanya satu lagi strategi untuk meraih sokongan politik? Dalam dunia politik yang penuh dengan manipulasi, rakyat perlu menjadi lebih bijak dalam menilai fakta dan tidak mudah terpengaruh dengan naratif yang dimainkan oleh mana-mana pihak. Apakah pendapat Anda semua tentang isu ini? Adakah agama Islam benar-benar terancam? Atau adakah ini hanya permainan politik? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk analisis mendalam tentang isu-isu semasa. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih.